Assalamualaikum, selamat Malaysia. Bertemu kita lagi dalam rancangan Inspirasi Koko musim kelima bersama dengan saya, Serina Rizwan. Sekejap je masa berjalan penonton, sekarang ni kita pun sampai ke episod 12. Minggu depan habislah kita. Tapi tak apa, cuba teka sekarang di manakah saya berada. Tahu? Tak tahu, tak apa, saya beritahu. Sekarang ni saya berada di Menara Madrid di mana terletaknya Pejabat Urusan SME Corporation Malaysia. Tapi terlebih dahulu, saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada warga Malaysia yang bakal menyambutnya tidak lama lagi. Baiklah penonton, dalam episod kali ini cukup istimewa. Serina akan bawa anda semua menyusuri informasi mengenai kemudahan bantuan keuangan berserta program yang disediakan oleh SME Corporation Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai SME Corp. Untuk maklumat anda juga, SME Corp ni ada menyediakan pelbagai program dan kemudahan bantuan keuangan untuk usahawan kecil dan sederhana, termasuklah usahawan coklat. Menarik tu. Saya pun jadi usahawan lah dapat pinjaman ni kan. Okey, tapi apa pun saya nak anda teruskan bersiaran bersama kami dan ikuti wawancara bersama salah seorang orang kuat SME Corporation seketika nanti. Di mana beliau akan menerangkan mengenai program dan juga kemudahan bantuan keuangan yang ditawarkan untuk pelbagai perusahaan kecil dan juga sederhana. Tapi sebelum tu, mari kita lihat resepi yang menarik berasaskan koko oleh Chef Kamarul. Selamat menyambut Hari Natal. Selamat menyambut Hari Natal kepada anda semua. Seronoknya meriah kan? Tahun ni sekali lagi kita merayakan Hari Natal ataupun Hari Christmas. Ini oleh kerana kita nak menyambut Hari Natal bersama kawan-kawan kita. Saya sediakan resipi yang sungguh ringkas, cepat. Kita panggil dia Coco Enchiladas. Mari kita mulakan. Mari kita mulakan. Caranya, yang pertama, oleh kerana saya nak mempercepatkan hari ini, saya telah pun rebus ayam ni dan telah pun carik-carik dia. Jadi kita kena salut dia dengan sos tomato. Jadi saya gunakan lemak koko untuk menggantikan, kalau orang Mexico dia suka menggunakan panggil tu minyak zaitun. Tapi ini kita gunakan lemak koko. Saya masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Dia memang kembar lah. Kembar. Mana berdua? Kembar tak seiras. Dan juga cayenne pepper. Cayenne pepper. Cayenne pepper ni sedap ni. Cayenne pepper kita masukkan. Garam sikit. Garam. Dan kemudian kita akan masukkan serbuk lada hitam kita ke dalam. Daripada pedas sikitlah. Dan kemudian kita masukkan di sini kita ada sos tomato pasta ni. Kalau rajin, ada vitamin M. Dah tahu dah? Dah tahu dah. Belilah yang dalam botol tu. Vitamin M tu. Kalau tak, boleh buat sendiri. Dah banyak kali saya ceritakan dalam episod-episod lepas cara membuatnya. Senang aja. Dan kita masukkan serbuk koko supaya aroma tu nanti menyerap ke dalam ayam kita nanti. Saya juga suka letak ni oregano. Herba oregano. Ini yang telah orang kata segar lagi. Boleh tanam sendiri nanti. Jadi, bila dah sampai tahap ni, kita akan masukkan yang ini pula sos ni ke dalam. Itu. Kita gaulkan semua sampai rata macam ni. Okey. Ini ya, silakan. Tortilla, bukan capati. Tortilla, bukan Ataupun kita panggil lempeng jagung lah. Lempeng jagung. Itu isilah sepenuh hati di sini. Dan kita juga akan masukkan, ni dia chip coklat gelap kita. Jangan lupa. Dia akan menambahkan aroma dan kelazatan yang sejati. Bila masak nanti dia kata cahaya. Kita akan lapik begini dulu gitu. Kemudian kita agak panjang dia ni. Lepas tu kita akan balut dia. Kita dapatkan soft lepas ni. Kita balut dia. Jangan risau. Sebab tak cantik pun tak apa. Sebab kita akan letak sos dia. Tapi cuba cantik lah. Gitu. Dan kita susun dia gitu. Macam susun lah pula. Kita tahu je saiz dia. Dan kita akan buat sampailah penuh. Jadi kita ambil lah ni lebihan ni. Dan kita akan letak jadi beta. Instan cakap. Gitu Itu je. Di atas dia. Kita akan letak keju mozzarella. Silakan. Silakan. Dia punya usul-usul melekat nanti. Sabar tengok. Jadi kita ada lebih-lebihan oregano ni. Ini nak pakai lagi? Tak pakai dah. Tak pakai dah. Kita akan letakkan di atas ni supaya sedap lagi bau dia.
kita masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 180 darjah Celsius. Ayo, maknya. Kenapa ayo pula Christmas? Habis kita campur-campur. Semua satu Malaysia. Jadi saya suka lagi letak oregano yang segar lagi. Bagi Wah, fantastic, bombastic. ya, gitu. English pula. Gitu. Ini kalau Serina masak sempena ulang tahun kepada suami ke nanti. Boleh juga. Dan Serina sebagai penghormatannya. Menggiurkan. Inilah anugerah yang bermakna bagi saya. Terima kasih anugerah ni. Untuk koko semua. Dan kami dari hitam campur dengan koko, senang. Dia senang. Barulah banyak koko dalam tu. Dah pun siap koko enchiladas kita. Masakan istimewa daripada Mexico. Jangan lupa mencuba resipi ni. Lepas ni apa Serina? Mari kita ke segmen Bicara Koko. Wah, Mak, banyaknya koko. Ain, ini bukan je koko, tapi kasih sayang. Mak penat ke? Taklah, Mak nak kumpul duit banyak-banyak. Nanti anak Mak ni nak belajar tinggi-tinggi, kan? Mak, Saya rindukan Mami. Apa ni? Banyaknya coklat. Ini bukannya coklat je. Inilah dia kasih sayang. SME Corp adalah satu agensi yang memberi perhatian terhadap pembangunan PKS. Dan dengan penjenamaan baru bagi SMEDEC sebagai SME Corp, tugas kami ditambah, ya, di mana kami adalah agensi penyelaras utama bagi semua aktiviti berkaitan pembangunan PKS. Kita ada beberapa program yang saya ingin nak sebutkan buat masa ini ialah program National Mark of the Malaysia Brand. Program ini adalah untuk memberi satu tanda keunggulan yang boleh diletakkan kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh PKS. Jika produk atau perkhidmatan PKS membawa logo ini, ia akan memberitahu kepada orang atau pengguna bahawa produk ini mempunyai ciri-ciri keunggulan, kualiti dan kecemerlangan. Bagi syarikat yang berjaya dipersijilkan, kami akan memberi bantuan dari segi insentif berbentuk pakej RM100,000 untuk menampung perbelanjaan dari segi perubahan packaging, promosi dan sebagainya. Dan istimewa bagi PKS sebab kita ingin menggalakkan seramai PKS yang boleh untuk cuba mendapatkan persijilan ini, diskaun sebanyak 50% ya ke atas kos persijilan diberi. Jadi jika ada PKS yang berminat, ya, jika ada masalah bagaimana untuk meningkatkan kualiti dan sebagainya, hubungilah SME Corp dan maklumkan kepada kami apakah jenis kepakaran yang diperlukan. Kami juga ada pakar untuk membuat coklat. Jadi bagi pengusaha-pengusaha yang menjalankan pengeluaran coklat ataupun confectionery berasaskan coklat, hubungilah SME Corp, ya, sebab pakar ini dia akan boleh membantu PKS untuk meningkatkan kualiti coklat-coklat yang dihasilkan. Satu lagi yang saya ingin ceritakan adalah One Referral Center, ya, iaitu pusat rujukan setempat yang disediakan oleh SME Corp, di mana PKS boleh datang pada waktu pejabat untuk mendapat nasihat daripada pakar-pakar yang berada di SME Corp. Jadi kalaulah ada PKS yang menghadapi masalah dari segi financial planning, nak tahu macam mana cara-cara untuk memperbaiki perniagaan, boleh datang ke SME Corp di tingkat 19 di Menara Matrik. Pusat rujukan setempat ini dibuka pada waktu bekerja dan saya harap
kita akan dapatlah lebih ramai PKS mengunjungi tingkat 19 untuk mendapatkan maklumat terkini bagaimana untuk memperbaiki perniagaan dan sebagainya. Di sini kami amat mengalu-alukan penyertaan PKS di dalam program-program SME Corp. Layarilah website kami untuk mengetahui perkembangan terkini program-program yang dilaksanakan oleh SME Corp. Ting. Wah, merah menyala Serena hari ini penonton. Bersempena dengan Hari Natal. Itu sudah pastinya kena dengan konsep, tapi Chef Nan pun ada merah juga tu. I love Coco. Saya cinta Coco. Saya difahamkan ini Chef Nan nak buat demonstrasi coklat buatan tangan yang kena dengan perayaan Hari Natal. Ya. Tengoklah dia punya hiasan pun comel. Okey. Apa hari dia? ini saya nak tunjukkan kepada penonton bagaimana kita nak menyediakan coklat empingan jagung di mana hari ini saya gunakan acuan berbentuk telur. Cara cukup mudah Serena, kita gunakan coklat susu tulen. Okey, tuangkan 3/4 ya Serena daripada coklat ni dalam mangkuk ni. Okey. Kita kumpulkan coklat kita ni Serena. Periksa dia punya suhu dia. Mesti dapat 27 darjah Celsius ya. Lepas tu kita masukkan kita punya empingan jagung ni. Okey. Masuk sikit-sikit kan. Lepas tu tegau dulu. Tengok. Kalau kurang kita tambah. Menarik. Seterusnya Serena kita akan masukkan ke dalam kita punya acuan coklat ni. Sambil kita ketuk-ketuk, kita ratakan dengan menggunakan spatula kita ni Serena. Bunyi tu, dengar tu. Sambil bunyi krok. Macam tu. Kita ketukkan lagi sekali Serena. Bagi cantik. Okey. Kita bolehlah masukkan ke dalam peti sejuk selama 15 hingga 20 minit dalam suhu 7 hingga 10 darjah Celsius. Okey Serena, coklat kita telah pun beku ya Serena. Jadi kita akan keluarkan daripada acuan ni. Seperti biasalah, sebelum kita nak keluarkan, kita kena buat macam mana Serena teknik dia? Tekan menekan dulu. Tekan menekan. Lepas tu kita ambil apa nama ni? Kita punya dulang ni ataupun steel punya ni kita terbalikkan. Macam ni. Bagi tengok. Tada! Cantik. Cantik kita punya coklat. Kita kena balutkan dulu dengan menggunakan plastik. Ni. Kita ambil coklat ni, kita cantumkan macam ni. Oh, kisahnya. So kita balutkan macam ni. Okey, Serena. Okey. Kita gunakan kita punya ribbon ni yang pelbagai warna ni. Saya gunakan 2 color ataupun 2 warna. Merah dan juga putih. Lepas tu kita letakkan macam ni. Lepas tu kita lilitkan dengan dawai ni Serena. Ribbon ni. Ribbon pink pula lagi. Nak lagi dia menonjol merah jambu ni. Okey. Siap sudah. Itulah sebabnya Serena menjana pendapatan. Macam ni boleh berniaga Serena. Kan cantik menawar ni. Coklat empingan jagung kita, telur, bentuk telur. Okay, lepas tu kita pun hiaskan. Sebab dia perempuan kat sini lain perempuan. Kita dirikan macam ni. Macam mana? Macam tu. Beginilah penonton ya. Kita punya coklat empingan jagung berbentuk telur. Diharap para penonton dapat mencubanya di rumah.
selamat menyambut Hari Natal sekali lagi kan. Yang penting dah siap 2 resipi istimewa iaitu Coco enchiladas. enchiladas dan juga kita punya Coklat empingan jagung berbentuk telur. jangan lupa mencuba untuk sempena Hari Christmas ni ataupun Hari Natal. Jangan lupa ada satu lagi episod minggu depan. Kita tunggu istimewa resipi terbaik daripada saya dan juga Chef Mana. Jadi jom kita ke segmen seterusnya iaitu segmen Kreatif Coco. Coco. Wah, Mak, banyak koko. Ain, ini bukan je koko, tapi kasih sayang. Mak penat ke? Taklah, Mak nak kumpul duit banyak-banyak. Nanti anak Mak ni nak belajar tinggi-tinggi, kan? Mak, Saya rindukan Mami. Apa ni? Banyaknya coklat. Ini bukannya coklat je. Inilah dia kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada para penonton sekalian. Dan pada hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa yang saya telah ciptakan khas untuk rakan-rakan kita yang akan menyambutkan Hari Natal ataupun Hari Christmas yang akan menjelang tak lama lagi. Jadi, tanpa melengah masa, apakah peralatan dan juga bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini? Yang pertama adalah getah yang berbentuk separa bulat begini. Yang kedua adalah pisau yang kita perlukan adalah pisau yang agak tajam Dan yang ketiga adalah dipanggil palette knife dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Malaysia dipanggil pisau pelepah. Seterusnya adalah kertas untuk piping dan juga manik-manik inilah dipanggil sprinkle yang macam-macam warna kita ada Ini adalah kertas yang telah saya potong menjadi bentuk rumah Yang ini untuk bahagian hadapan, yang ini untuk bahagian belakang yang tak ada pintu lah. Yang ini adalah dinding sebelah kanan dan juga dinding sebelah kiri yang telah kita tebuk, yang saya telah tebuk untuk membuat tingkap dia. Dan seterusnya yang terakhir adalah bumbung di mana kita akan cantumkan kemudian menjadi bumbung rumah begini Kita perlukan 2 keping. Langkah seterusnya saya menggunakan coklat hitam ataupun dark coklat di sini, coklat Malaysia. Khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan Kita letak sedikit coklat hitam dan kita menggunakan alat ataupun getah yang bercorak ini untuk membentukkan corak seperti bentuk kayu. Kita gelikkan dia begini. Okey. Perhatikan sekali lagi tolak, naik turun dan naik turun. Kita biarkan corak ni keras sedikit sebentar dalam 5 hingga 7 minit. Kalau di sini saya menggunakan coklat hitam dan untuk lapisan yang kedua ataupun lapisan di atas saya menggunakan coklat susu ataupun coklat putih. Kita tak boleh biarkan terlalu lama kerana apa? Bila dia telah betul-betul keras dan kita letak pula lapisan kedua, besar kemungkinan dia tidak akan melekat nanti. Jadi untuk itu saya terus masukkan coklat saya tuangkan coklat susu ataupun milk coklat di atas lapisan kita yang pertama dan kita ratakan dengan pisau pelepah kita tadi. Pastikan coklat yang nak kita buat ni tebal dia lebih kurang 2 cm begitu dan dia sama tebal di semua bahagian dan terus saja kita keraskan di dalam peti ais ataupun peti sejuk selama lebih kurang 8 hingga 10 minit Di sini untuk bahagian bumbung saya menggunakan coklat hitam ataupun dark coklat sebagai bahan asas. Saya ambil sedikit dark coklat dan terus tuang. Sekali lagi kita ratakan nipisnya lebih kurang 1 hingga 1.5 cm. Sekali lagi kita akan keraskan 5 hingga 8 minit Dan bila kita dah keluarkan ini, kita boleh terus saja lekatkan kertas-kertas kita yang telah kita ukur tadi dan seterusnya kita potong bahagian-bahagian dia. Baik saja kita selesai potong bahagian-bahagian dinding dia, kita simpan lagi dalam peti ais
untuk mengeraskan dia ataupun biarkan dia sehingga benar-benar keras selama 5 hingga 6 minit lagi. Bahagian bumbung kita juga telah keras ataupun separah keras, terus saja kita boleh potong dia Dan proses seterusnya sama juga seperti yang pertama itu, iaitu kita perlu biarkan dia ataupun kita masuk semula ke dalam peti ais dan biarkan dia keras selama lebih kurang 5 minit lagi. Sekarang saya nak tunjukkan para penonton nak buat pokok Christmas pula. Mudah saja cara dia, kita buat cabang-cabang dia begini. Kita pipekan bentuk-bentuk ni, makin lama makin kecil kerana kita akan susun daripada yang besar sehingga kecil sampailah ke dia punya puncak dia. Sebelum dia keras, kita taburkan dengan manik-manik ni di sini. Manik-manik ni adalah manik-manik gula yang dipanggil gold ataupun pearl sugar yang boleh para penonton dapatkan di kedai-kedai yang menjual bahan-bahan bakery Dan seterusnya, seperti biasa, kita akan keraskan coklat ini dalam peti sejuk selama 8 minit. Baiklah para penonton sekarang saya nak menyusun ataupun nak assemble kita punya rumah coklat Mula-mula kita letakkan dinding sebelah hadapan di mana kita akan lekatkan di atas pinggan ke, di atas tulang ataupun di atas papan kek pun boleh. Kita letakkan. Bila kita telah lekatkan dengan coklat, terus saja kita lekatkan di dinding sini dan juga dinding sebelah kanan Untuk menguatkan lagi rumah coklat kita tambah lagi coklat ataupun kita gam lagi coklat di sebelah dalam ni kita pipekan coklat di setiap sambungan. Seterusnya kita boleh lekatkan bahagian bumbung pula. Di sini kita biarkan dia sebentar ataupun kita masukkan dalam peti ais selama lebih kurang 2 hingga 3 minit sehingga coklat kita ataupun gam-gam yang kita lekatkan tadi betul-betul melekat Sementara kita nak menunggu kita punya bumbung tadi keras, apa kata kita hias kita punya pintu pula. Kita pipe di sekeliling frame dia, frame begini dan terus saja kita boleh assemble ataupun kita boleh susunkan dia. Kita pipekan sedikit coklat tu di sini dan kita letakkan lapisan pertama pokok Christmas kita tadi di situ. Kita lekatkan bahagian pintu pula dan di sini saya telah siapkan sebentar tadi satu pokok lagi, pokok Christmas yang proses dia ataupun cara dia sama juga dengan teknik yang saya buat untuk coklat ni. Sebentar tadi saya dah siapkan buat pagar ni di mana kita pipekan saja bentuk-bentuk pagar begini menggunakan coklat dan saya akan lekatkan dia di sini Lekatkan, kita tanam dia di sini dan kita pegang dia sehingga dia melekat sebentar. Kita genjiskan sedikit gula icing agak nampak macam senow-senow ala-ala gitu kan. Dekat pagar pun ada. Jadi para penonton beginilah hasilnya rumah coklat kita sempena hari Natal ataupun hari Christmas. Jangan lupa mencuba di rumah senang saja nak buat dia. Akhir kata dari saya sebelum kita berpisah, serakat pantun seperti biasa. Dapat coklat dikerat-kerat agar semua orang dapat. Makan coklat tak jadi bulat, cuma jadikan senyuman semanis coklat. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Kuis Inspirasi Koko musim ke-5. Bagi anda yang ingin menyertai kuis ini, jawab soalan yang tertera berdasarkan episod minggu ini. Hantarkan jawapan anda menerusi SMS dengan cara typekan LKM, jarak, typekan kuis, jarak, jawapan anda sama ada A, B atau C dan hantarkan ke 32776. Dari episod 1 ke episod 12, setiap minggu 3 pemenang bertuah akan dipilih untuk memenangi wang tunai RM300, buku resepi terokai rasa coklat bersama Chef Amir serta hadiah iringan tajaan Lembaga Koko Malaysia. Starter kit membuat coklat tajaan syarikat The Chocolate Effects bernilai RM500. Buku resepi main masak-masak bersama Chef Kamarul tajaan syarikat Telaga Biru. Untuk hadiah utama, 2 pemenang setiap seorang akan menerima wang tunai RM1,000. Pakej kursus coklat buatan tangan tidak boleh dipindah milik bernilai RM1,900. Buku resepi terokai rasa coklat bersama Chef Amir serta hadiah iringan tajaan Lembaga Koko Malaysia. Starter kit membuat coklat termasuk coklat fountain serta buku Belgian Chocolate by Roger Geertz tajaan syarikat The Chocolate Effects kesemuanya bernilai RM1,500. Buku resepi main masak-masak bersama Chef Kamarul tajaan syarikat Telaga Biru. Untuk memenangi hadiah utama ini,
kumpulkan kesemua jawapan mingguan dari episod 1 ke episod 12 dan lengkapkan slogan "Saya suka Koko kerana" tidak melebihi 15 patah perkataan dan emailkan ke inspirasikoko@koko.gov.my sebelum 31 Disember 2010. Itulah dia penonton tadi, informasi yang cukup berguna dan juga penerangan oleh SME Corporation mengenai pelbagai program dan juga kemudahan bantuan keuangan yang ditawarkan. Baiklah penonton, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut seperti biasa, jangan lupa layari laman web www.koko.gov.my untuk mendapatkan resepi yang menarik dan sertai kuis inspirasi Koko kerana hadiah yang lumayan menanti anda. Sedih saya kita dah pun sampai ke hujung rancangan, tapi jangan risau. Minggu depan ada lagi walaupun episod terakhir. Sampai bertemu lagi bersama dengan saya Sina Rizwan di hari dan waktu yang sama, tentunya dalam Inspirasi Koko musim kelima. Yang pastinya Koko Malaysia, khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.